Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah dan kurnia-Nya, sama-sama kita diberikan lagi ruang dan peluang untuk meneruskan kehidupan kita yang bersaki-baki ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus merahmati kita semua, menerima segala amal kebajikan, amal saleh yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita menyambung pada perbahasan surah An-Naba. Tuan-tuan dan puan boleh buka pada muka surat 582. 582 surah An-Naba, ataupun kita panggil juz'u amma. Juz'u amma sebab dia bermula dengan amma yatasaalun. Baik, hari ini kita mengambil ayat 17 hingga ayat 20 insya-Allah, jika diberikan kelapangan. Baik, saya bacakan dan puan boleh ikut bersama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Ayat 17 ini Allah Ta'ala menegaskan berkaitan dengan hari penentuan, siapakah yang bersalah dan siapakah yang benar. Maka di sana disebut Yaumal Fasli. Yaumal Fasli iaitulah hari perpisahan. Kalau kita atas dunia, kita ada hari, biasanya hari persaraan, biasanya kan, ataupun hari perpisahan, sesuatu majlis, sesuatu program, bengkel ke dan sebagainya. Hari last tu kita namakan Yaumul Fasl, hari yang kita nak berpisah lah, nak balik. Kalau kita datang daripada tempat yang berlainan, ada orang datang daripada jauh, dan sebagainya. Begitu juga Allah SWT cerita berkaitan dengan bagaimana persoalan tentang golongan kafir ini yang ditanya di awal surah ini, amma yatasaalun itu, tentang perkara yang mereka tidak percaya dan tidak yakin akan berlakunya hari kiamat. Oleh kerana itu mereka tidak yakin, maka mereka berbantah-bantahlah berkaitan dengan hari kiamat. Tentang apa? Ini iaitulah tentang hari pembalasan. Sesungguhnya hari pemutusan hukum, itu disebut Yaumal Fasli, hari perpisahan untuk ditentukan hukum ke atas manusia. Kana miqata, adalah satu masa yang telah ditentukan. Kalau tuan-tuan dan puan pergi umrah, pergi haji, maka kita akan bermiqat. Nama dia miqat, maksudnya tempat yang kita akan berniat ihram di situ. Kalau orang pergi haji umrah, kalau kita datang daripada Madinah, maka Madinah kita pergi ke Bir Ali ataupun Zulhulaifah, nama tempat itu. So kita akan bermiqat di situ. Maka di situ miqat iaitu merujuk kepada suatu tempat yang telah ataupun yang telah ditetapkan masanya. Lafaz Yaumal Fasli iaitulah hari perpisahan. Pada hari tersebut akan dipisahkan di antara siapa? Pihak yang benar dan pihak yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang taat, siapa yang ingkar, yang kufur dan sebagainya. Pada hari ini mereka tidak boleh lagi bercampur baur. Kita atas dunia ni kita boleh campur.
Orang tak Islam boleh, orang yang kufur, orang yang beriman, bertakwa dan sebagainya. Kita boleh duduk sama sekali. Tetapi bukan di hari akhirat nanti. Orang yang beriman dan tidak beriman, baik yang jahat maupun yang baik, yang duduk, kita boleh duduk sekali, tetapi bukan di hari akhirat nanti. Ada banyak pemisahan yang akan dijalankan. Termasuknya adalah antara anak dan ibu bapa. Kalau kita atas dunia boleh duduk sekali ibu dan ayah, cikgu dengan murid-murid, tuan guru dengan anak murid, dan sebagainya lah. Apa pemimpin dengan rakyat jelata, raja dan sebagainya. Ataupun dengan idola masing-masing. Dahulu semasa di dunia pengikut itu sangat apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Mereka akan ikut apa yang dicakapkan oleh pemimpin mereka. Dahulu ramai yang hendak menjaga hati saudara mara sehingga melakukan perbuatan syirik ataupun amalan-amalan bid'ah. Sebab atas dunia ni mungkin banyak benda yang kita kena, bahasa mudahnya kautim, bahasa nak nego-nego, nak win-win dan sebagainya. Tetapi di hari akhirat nanti mereka akan duduk di tempat masing-masing yang telah mereka pilih semasa atas dunia ini. Jalan manakah yang mereka pilih? Maka perkataan kalimah miqata adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Tidak boleh diubah tarikhnya, bukan akan ditentukan, tetapi Allah Ta'ala telah menentukan masa tersebut, bilakah akan berlakunya hari kiamat. Cuma kita manusia sahaja yang tidak tahu. Tidak ada sesiapa yang tahu melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah yang hari akhirat pasti akan berlaku. Dalam ayat-ayat sebelum ini juga disebut berkaitan dengan pasangan. Semua ada pasangannya, lelaki, perempuan, siang, malam, kan? Makhluk ini, makhluk itu, semuanya disebut oleh Allah SWT. Pasangan kehidupan dunia pula adalah kehidupan kita di hari akhirat nanti. Dunia dia punya pairing dia, iaitu hari akhirat. Atas dunia kita kita membajak, kita menuai, kita semua buat atas usaha kita. Maka di hari akhirat nanti kita akan dapat hasilnya. Allah Ta'ala telah sebut ayat-ayat sebelum ini berkaitan dengan siang, malam, silih berganti. Maka selepas dunia ini selesai, maka akan datang waktunya hari akhirat yang kekal abadi. Allah SWT banyak mengingatkan kita tentang hari kiamat. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita tentang perkara ini. Dalam surah As-Sajdah yang kita selalu duk dengar kalau hari Jumaat, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Rasakanlah kamu di hari akhirat nanti tentang apa yang telah engkau lupakan. Tetapi sesungguhnya manusia itu memang lupa. Inna nasinakum, kami memang lupa. Memang kita ini lupa akan hari akhirat di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan kalau kita selalu membaca Al-Quran juga, kita akan diingatkan oleh Al-Quran. Sampaikan tidak ada muka surat di dalam Al-Quran tidak menyebut tentang kematian ataupun walhal ataupun perihal hari akhirat. Pastinya kalau kita teliti setiap muka itu mesti ada yang nak ceritakan pasal hari kematian ataupun hari akhirat. Maka ingatlah sentiasa kita semua sedang menuju kepada hari tersebut, sama ada kita mahu ataupun tidak. Kita tetap akan pergi ke masa tersebut. Setiap hari, setiap jam dan setiap saat kita akan menghampiri. Bukan kita makin jauh dengan hari akhirat, tetapi kita makin hampir, seperti mana kematian kita semakin hampir dengan diri kita. Baik, seterusnya ayat 18, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, iaitulah masa ditiupkan sangkakala. Disebut as-sur itu sangkakala dalam bahasa kita. Lalu kamu akan dibangkitkan hidup semula serta datanglah dalam berpuak-puak, afwaja. Ini adalah tiupan sangkakala yang kali kedua. Kita tahu sangkakala yang pertama iaitulah untuk mematikan semua makhluk yang ada di atas dunia ini. Dan kali kedua ditiup adalah untuk menghidupkan semula. Lafaz as-sur, kalimah as-sur asalnya iaitu bermaksud tanduk. As-sur, kalimah sad waw ra, iaitu tanduk yang dibunyikan.
Okey, satu tanduk yang dibunyikan. Kalau perempuan biasa, kalau dulu mungkin adalah orang panggil apa, macam semboyan ke apa tu kan, gitu, tanduk kerbau ke digunakan. Kalau dululah di kampung-kampung, sekarang susah nak jumpa tanduk yang besar begitu kan. Maka diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai sangkakala. Ini kerana pada zaman dahulunya sangkakala itu dibuat daripada tanduk binatang. Sebenarnya kita pun tidak pasti apakah rupanya, bagaimanakah ianya berfungsi. Tak tahu pun macam mana sangkakala itu akan berlakunya. Ia adalah salah satu daripada perkara-perkara yang gaib, yang Allah SWT pun tak minta untuk kita nak tahu pendetilannya macam mana. Tak payah nak kita nak cari sibuk-sibuk apa ni sangkakala ni macam mana dia punya bentuk dan sebagainya. Tidak perlu pun. Yang lebih penting sekali iaitulah kita beriman akan berlakunya hari sangkakala tersebut. Baik, kemudian Allah SWT berfirman pada ayat wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, ayat 19. Lalu kamu datang itu dalam berbentuk berpuak-puak pada ayat 18 itu tadi. Setelah ditiup sangkakala, semua makhluk akan bangkit keluar daripada kubur masing-masing. Sama ada yang ada kubur maupun yang tak ada kubur, tuan-tuan. Kan? Ada yang kalau apa, yang kata mati atas udara kan, dalam flight dan sebagainya hancur kan, mayat yang tidak dijumpai, yang tak ada pusara ataupun kuburnya, adakah mereka ini tidak akan dibangkitkan? Semuanya sekali. Sebab Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas apa-apa pun, setiap sesuatu. Semuanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam tanah, apa yang ada dalam pokok, semuanya sekali, dalam air dan sebagainya. Maksud berpuak itu ada puak yang beriman dan ada juga puak yang kufur. Ada puak yang taat maupun ada yang juga derhaka. Tidak akan bercampur di antara satu dengan yang lainnya. Cara pergi ke mahsyar nanti pun berbeza. Ikut masing-masing punya amalan lah. Kalau orang yang beriman, orang yang benar-benar bertakwa, laju. Dia boleh speed. Dia berjalan ataupun berlari dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang kufur, ingkar, mungkin ada yang datang dalam keadaan merangkak-rangkak, yang berjalan hincot-hincot dan sebagainya. Itu keadaan kita di hari akhirat nanti. Lihat kepada lafaz fatatuna. Di sana apa ulama membahaskan, kalaulah kita perasan surah ini dimulakan dengan ayat awalnya Allah bercakap dalam pihak yang ketiga, ataupun kita namakan sebagai mukhatabah. Dalam pihak ketiga. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Untuk dia kan, Allah Ta'ala cakap tu secara umum, semua manusia. Tetapi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut fatatuna, mutakallim. Dia jadi direct kepada pihak kedua sahaja. Kita bercakap direct dengan orang tersebut. Contohnya seperti apa? Cikgu dia cakap, siapa yang tak siap kerja, sila bangun. Semua pun bangunlah. Semua berbangun, kemudian ditujukan siapa yang betul-betul dikhususkan. Itu dinamakan penegasan. Asalnya secara umum, kemudian Allah Ta'ala nak memberikan perhatian kepada manusia, supaya manusia itu mengambil pengajaran ataupun mengambil perhatian tentang penegasan Allah Ta'ala ini. Baik, lihat bagaimana seorang guru dia mula bercakap tentang pelajarnya tidak buat kerja sekolah. Lalu dia tidak maksudkan dia tu siapa secara umumnya, tapi kemudian dikhususkan. Kita akan dipanggil juga di hari akhirat nanti kepada mahsyar secara rela ataupun tidak. Sama ada nak pergi tak pergi, memang terpaksa pergi. Kita akan dipaksa. Dan kita akan dibangkitkan dengan rasul kita ataupun pemimpin yang kita semasa di dunia ini. Ini diceritakan dalam surah Al-Isra ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Dan ingatlah suatu hari nanti, iaitu kami akan panggil setiap umat itu dengan pemimpinnya. Allah Ta'ala akan panggil manusia nanti dengan siapakah yang memimpinnya ataupun siapa yang diikutkannya. Seperti juga kalau kita nak melihat seseorang itu bagaimana karakter dia, sifat dia, sikap dia, maka kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu kita melihat agamanya sesuai dengan rakan sebaya dia
ataupun siapa yang dia selalu berdamping. Kalau kita berdamping dengan orang yang baik, insya-Allah kita akan sama-sama dapat perangai dia, perangai yang baik dan sebagainya. Kalau kita berkawan dengan orang yang kurang baik, maka kita pun dapat efek dia, kita pun dapat kesan dia, implikasi dalam kehidupan kita. Maka di sana disebut fatatuna, datang daripada kata dasar ata, yakni datang. Dan ada juga dalam perkataan yang lain jaa juga membawa maksud datang. Tetapi jaa ini kebiasaannya digunakan mereka datang itu dengan secara sukarela ataupun dengan sendiri. Tetapi berbeza dengan ata. Ata ni nak tak nak dia by hook by crook, orang putih cakap macam itulah. Nak tak nak dia mesti datang juga. Fatatuna. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut wa futihatis sama fakanat abwabah. Kemudian nanti langit itu akan menjadi pintu-pintu, akan dibelahkan, ada belahan. Kalau kita tengok masjid ni, kita ada pintu. Pintu ni adalah tempat kelemahan bagi sesuatu bangunan lah. Maksudnya di situlah orang boleh masuk, pencuri pun boleh masuk. Nak dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain lah, yang tidak terbuka macam tu kan. So begitu juga yang Allah Ta'ala kata as-sama' ni asalnya kalau kita tengok mata zahir sekarang ni macam tak ada apa-apa kan, dia kukuh begitu. Tetapi nanti di hari akhirat Allah Ta'ala akan belahkan pintu-pintu dan menjadi dia lemah. Maka begitulah pintu-pintu ni ada tempat akan turunnya para malaikat nanti di hari akhirat nanti. Dan ayat yang terakhir wasuyiratil jibal fakanat saraba, dan gunung ganang nanti akan dihancurkan dan diterbangkan ke angkasa, lalu menjadilah ia bayangan ataupun kita sebut fatamorgana. Itu bahasa sainnya tak tahulah. Saraba itu maksudnya fatamorgana. Suyira maksudnya bergerak dengan mudah. Maksudnya gunung itu akan bergerak dengan lancar sahaja. Sedangkan yang kita tahu gunung ganang ini kukuh atas dunia. Kita tengok dia menjadi pasak kepada bumi. Tetapi nanti di hari akhirat dia akan dijalankan ataupun dihancurkan itu dengan mudah sekali. Wasuyiratil jibal fakanat saraba. Saraba bermaksud fatamorgana, sesuatu yang tidak ada tetapi nampak macam ada. Kalau tu bayang-bayang kita nampak kan macam ada air, tapi pergi tak ada air begitu. Kita rasakan bahawa ia adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi sebab teramat besarnya ia. Tetapi Allah boleh hancurkan gunung ganang dan hancur dan menghilangkannya sampai tidak terbekas. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara yang pertama manusia akan tengok. Ini adalah bahagian kedua yang manusia akan dapat lihat. Inilah bahagian pertama dari ayat kalla saya'lamun. Bahagian keduanya iaitulah ayat yang kelima thumma kalla saya'lamun. Bahagian pertama manusia akan lihat semasa di atas dunia, dan bahagian yang kedua adalah keadaan di hari akhirat nanti. Itulah Allah Ta'ala gambarkan bagaimana fenomena, kita katakan fenomena ataupun kejadian hari pembalasan hari akhirat itu nanti berlaku dalam dua keadaan. Satu yang kita nampak atas dunia ni, dan satu lagi di hari akhirat nanti yang kita tak boleh nak jangkakan bagaimana keadaan tersebut dahsyatnya yang akan berlaku. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu, kita sambung pada ayat 21 sehingga ayat 30. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada majlis ilmu ini. Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk kita istiqamah menjadi hamba-hamba yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.